Tajuk pada hari ini adalah berkisar kepada satu topik yang begitu hangat sebenarnya di pasaran lah. Dan ini bukan sahaja setakat di pengajian tinggi dan juga, tapi ia juga begitu hangat dalam pasaran tempatan juga. Di industri sekarang, ramai di antara kami yang berada di industri memerlukan ramai lagi talent-talent yang mempunyai dalam bidang industry evolution. Dan kalau kita lihat industri evolution 4.0 ini mempunyai teknologi-teknologi yang agak canggih dan terbaru. Di sinilah yang buat pihak industri rasa cabarannya, sebab kita masih lagi kekurangan talent-talent dalam bidang inilah, ya. Jadi apa yang hendak saya terangkan pada hari ini ialah mengenai secara ringkasnya mengenai apakah itu yang dikatakan Industrial Revolution 4.0, apakah kelebihannya, apakah teknologi yang kita gunakan dalam IR 4.0 ini, dan saya ingin mengambil salah satu daripada teknologi tersebut sebab saya dalam bidang IoT lebih bertumpu kepada Internet of Things lah, dan Internet of Things itu adalah salah satu teknologi yang diguna pakai dalam IR 4.0 itu. Jadi saya akan tekankan dalam topik yang inilah. Dan insyaAllah nanti kalau semua tekun mendengar ini, kita akan buat satu kontes lah. Dan kontes ini boleh ada cabutan bertuah, dan siapa-siapa yang berminat untuk masuk kontes ini boleh mendapat hadiah. Ada 3 hadiah akan saya terangkan nanti kemudian, ya. So tunggulah hingga ke hujung. Dan jangan risau mengenai dengan slides ni, nanti akan saya share sikit kepada pihak penganjur, dan boleh download slides ni lah selepas habis ceramah saya pada petang ini. Jadi kita mungkin ada lebih kurang 1,5 jam lah untuk berbincang ataupun berbual bicara mengenai topik ini, dan kalau ada pandangan ataupun ada pertanyaan, silakan bertanya, akan cuba saya jawab nanti. Dan kalau kita lihat bahawa salah satu teknologi yang paling penting yang saya katakan tadi ialah Internet of Things. Dan ada yang kita panggil Kevin Ashton ni adalah orang yang pertama sebenarnya yang coin ataupun memberi nama Internet of Things itu. Dialah yang pertama, dan dia menamakan Internet of Things ni pada tahun 1999, mendefinisikan dia. Kenapa dia dapat idea untuk Internet of Things ini ialah semasa dia bekerja dengan Procter & Gamble, dia bekerja sebagai seorang pengurus dalam satu di mana kedainya mempunyai penjualannya, ada salah satu produk ialah macam lipstick. Lipstick ni banyak, gincu ni banyak warna, jadi dia kadang-kadang agak susah untuk mengenal pasti atau mengetahui berapa banyak yang ada dalam store, berapa banyak ada dalam kedai itu sendiri. Jadi dia tidak mahu bahawa barang itu terlebih di dalam store ataupun terkurang dalam store apabila ada permintaan lah. Jadi supply and demand tu penting. Jadi apabila dia bekerja dengan MIT, MIT ni adalah salah satu teknologi institute. Dia menggunakan RFID. RFID yang selalu kita gunakan dalam kita punya touch and go dan sebagainya. So sensor yang RFID ni buat tagging. Dia ada radio tu, dan dia boleh tag, dia ada ID. Jadi dia boleh tagkan kepada gincu-gincu ni dan kotak ni, dan dia boleh tahu bila kotak ni dikeluarkan, bila dimasukkan dan sebagainya. Itu adalah pertama kali penggunaannya, dan di waktu ketika itu internet adalah baru digunakan pakai, ialah 1990-an. Itu di awal internet digunakan, dan dia menggunakan data yang dia ambil daripada RFID ini dan dihantar kepada internet, masuk ke dalam server. Itulah permulaannya Internet of Things. Tapi sekarang kalau kita lihat Internet of Things ini sudah berubah. Apa saja yang kita akan fikirkan nanti, kita akan tengok contoh-contoh yang menarik di mana Internet of Things ini dapat merubah
kita, kehidupan kita, dan mengubah juga kita punya pekerjaan di masa depan. Dan kalau kita tengok 1999 dan sekarang ini 2021, dah hampir 22 tahun. Tetapi kenapa sekarang Malaysia ni barulah nak tahu apa itu IoT, kan? Jadi apa yang kita lihat, kalau kita nak tahu mengenai sesuatu teknologi, kita gunakan Google. Dan selalu kita akan search dalam Google lah. So dalam Google Trend, kita akan lihat kalau kita search Malaysia, orang Malaysia ni Google perkataan IoT tu tahun bila? 2014 sebenarnya kita baru nak tahu apa itu IoT. Tapi ada sebahagian daripada kita kemungkinan baru 2020 ataupun 2021 baru nak tahu apa itu IoT. Dan begitu juga dengan IR 4.0 ni. IR 4.0 ni dah lama sebenarnya, 2015 dah diperkatakan di World Economic Forum. Tetapi 2018 Malaysia baru nak tahu apa itu IR 4.0 sebab ketika itu Malaysia baru melancarkan satu framework kerangka kerja yang dipanggil Industry Forward yang dikhususkan untuk manufacturing sector. Itu adalah salah satu penggunaan. Itulah baru Malaysia katakan, kita sekarang berada di dalam IR 4.0. Dan ramai di antara kita, saya rasakan mungkin kita pun tak perasan bahawa kita ni berada di IR 3 ke IR 2 ke IR 1.0. Jadi kita akan lihat apakah definisi yang sebenarnya yang dikatakan IR 4.0 itu. Jadi kita lihat 22 tahun dan mengapa kita sekarang baru nak tahu mengenai IoT. Adakah kita ketinggalan? Adakah negara-negara lain sudah lebih jauh maju daripada kita? Itu yang kita hendak tekankan di sini. Sebab kalau kita tidak mengambil tahu mengenai trend, dia punya trend of teknologi sebagainya, kalau kita lihat teknologi ni berubah setiap 3 tahun, setiap 7 tahun, kadang-kadang setiap 10 tahun teknologi akan berubah. Dia akan muncul, kemudian dia akan matang, kemudian dia akan hilang dan teknologi baru akan mengambil alih. Jadi kalau teknologi ni berlalu tanpa perubahan pada satu organisasi, transformasi tak berlaku di dalam satu syarikat, maka syarikat tersebut akan ketinggalan. Dan bila ketinggalan, syarikat lain yang menggunakan teknologi baru akan mengambil alih, akan lebih maju daripada mereka dan mereka akan lupuslah jikalau mereka tidak tukarkan diri mereka. Jadi ini adalah dikatakan business survival in 21st century. Kita mesti berubah. Jadi kita kena lihat bahawa teknologi yang ada sekarang begitu banyak. Dalam IR 4.0 memang banyak teknologi dan kita mesti mengambil peluang ini. Dan kalau kita tengok apakah yang paling penting sekali dalam perubahan semua teknologi ni. Sebab kalau kita tengok secara mudahlah, kalau orang dahulu mengambil gambar melalui filem ni, mungkin anak-anak muda, budak-budak sekarang kalaupun memang dia tidak ingat, dia tidak ada kamera yang bentuk yang kita ambil 24 filem, kemudian kita hanya berjaya yang cantik hanya 3-4 saja, yang lain semua kita buang. Tapi bila digital berlaku, smartphone kita menjadi sebuah kamera dan kita boleh ambil 1000 foto pun dah kita boleh buang dan kita boleh ambil lebih baik dan kita boleh buat filtering dan sebagainya, mencantikkan foto kita lebih mudah. Itulah kegunaan digital. Digital bukan setakat mengubah cara kita mengambil gambar. Digital juga mengubah cara kita mendengar. Kita guna cassette recorder dulu. Mungkin ada yang pakai, mungkin dah tak pakai pun. Dan cassette recorder ni sekarang tak ada. Saya lihat di kedai pun saya tak boleh jumpa benda ni dan tidak ada orang menjualnya. Dan mungkin radio pun dah tak ada cassette recorder ni. Dan sekarang kita hanya menggunakan digital. Kita tidak ada yang dahulu kita menggunakan MP3, kita simpan dalam phone kita. Tapi kemungkinan kita tak perlu pun simpankan semua music audio tu dalam kita punya telefon ataupun iPod dulu, kita tekan iPod iPad dan sebagainya. Sekarang kita guna streaming so dia simpan dekat cloud, awan dan di-streamkan kepada telinga kita. Jadi dalam bentuk digital. Gambar sudah bertukar, audio sudah bertukar dan sekarang video pun dah bertukar. Dulu pakai VHS recorder, sekarang kita tak perlu. Kita menggunakan cara YouTube apa yang kita ada sekarang. Siapa yang lihat daripada YouTube tu, itulah cara dia dalam bentuk digital. Dan kita boleh dengar dan melihatnya pada waktu yang kita kehendaki. Dahulu kita kena sewa, kita kena pulangkan balik video-video tersebut. Sekarang dengan Netflix, kita guna banyak channel, iFlix dan sebagainya. Ini yang menyebabkan yang paling penting, digitalization mengubah banyak industri, mengubah banyak produk.
Produk yang dahulu orang yang keluarkan sekarang tidak ada lagi dah. Ya. Dan bila teknologi ini berlaku, dia akan menyebabkan banyak produk itu bercantum menjadi satu. Kita lihat, kalau dahulu mungkin saya boleh bawa satu beg penuh dengan gadget. Gadget, kita bawa radio lah, kaset lah, kamera lah, kita bawa kalender, kita bawa buku lah, kalkulator dan sebagainya. Tetapi sekarang, semuanya dalam bentuk telefon kita, smartphone. Mungkin orang yang dilahirkan di zaman sekarang, mereka tidak sedar bahawa teknologi ini sudah berlaku. Dia lahir-lahirnya, dia anak-anak kan sekarang, bayi-bayi ni 1 tahun dah pakai iPad lah dan tablet dan sebagainya kan. Tapi kita dahulu kena banyak gadget. Jadi ini memudahkan kita jugalah. Jadi yang kita lihat sekarang, zaman yang dilahirkan pada sekarang yang dipanggil zaman digital ataupun digital native. Orang asli digital lah dikatakan, hidup je dia digital, dia tak mengenali pun analog. Jadi kita kena lihat perubahan ini berlaku dan mengubah cara penggunaan alat-alat kita. Dan teknologi cycle ni kita lihat macam katakan dalam mobile ni dia ada teknologi cycle yang dipanggil 10 tahun. Macam first generation mobile ni analog. Analog ni dia ada 10 tahun. Dia akan matang, mature pada tahun ke-5 dan dia akan die down. Dia akan hilang pada tahun ke-10. Apabila dia dah mature, new generation mobile ni akan timbul. Dia panggil second generation. Second generation ni digital. Dia dah bertukar daripada analog jadi digital. Jadi second generation ni dia ada SMS yang diperkenalkan. Masa gitu internet hanya setakat WAP. Kita tak ada WAP. Kita panggil WAP browser. Bukan web browser WAP. Tapi dia punya data pun kecil saja. Kelajuannya tidak tinggi. Jadi apabila 3G dah diperkenalkan lebih laju, 4G diperkenalkan makin laju dan sekarang 5G. Dan kita lihat bila kita dengar 5G itu timbul, dah nak diimplementkan, sebenarnya teknologi 4G itu sudah matang di tahun ke-5. So bila dia memperkenalkan 5G, 4G sudah matang. Begitu juga apabila 5G ni matang, 6G itu akan datang. Jadi kita kena faham bahawa teknologi ni bila datang saja yang baru, kita memerlukan teknologi yang dia akan mengubah. Setiap kelajuan pada mobile teknologi ni akan mengubah cara penggunaannya, aplikasinya pun berubah. Dahulu hanya SMS, bukan, lepas tu dia jadi MMS, multimedia service. Sekarang dah jadi macam WhatsApp, Skype, Zoom, Team. Ini semua dah ada. Saya masih ingat dahulu kalau nak buat telefon pun kena guna kos dia tinggi. Sekarang percuma je, hampir percuma kita boleh buat FaceTime dan sebagainya, bercakap dengan orang luar negara, mudah. Jadi kita lihat teknologi ni datang dalam bentuk ripples, ombak yang kecil. Bila teknologi satu, kita fikirkanlah dia seperti satu batu yang kita jatuhkan dalam air, dia menjadi satu ombak. Itu adalah ombak teknologi. Dan kita campak lagi satu batu atau campak lagi satu teknologi, ombak ini akan bercantum. Dia akan menjadi ombak yang lebih besar. Begitu juga dengan teknologi. Apabila dia bercantum, teknologi satu, teknologi A dengan teknologi B, bila bercantum, dia menjadi teknologi yang lebih canggih, lebih besar impact dan kesannya. Jadi kita tengok macam tsunami pun, kita tengok internet pun akan berlaku. Yang kita lihat, fixed internet. Dahulu dalam komputer kita nak akses internet hanya ada kabel saja. Sekarang semua orang ada internet. Dalam mobile phone dia ada internet. Jadi internet dalam poket lah, poket dalam internet. Jadi kita boleh mengakses semua maklumat tanpa kita bergerak pun daripada kerusi kita. Tapi sekarang kita tengok third tsunami of internet ialah dipanggil Internet of Things. Sebab bukan setakat phone saja yang disambung kepada internet. Kita fikirkanlah apa saja, rumah kita ke, telefon kita, lampu kita, kipas kita, parking kita, orang, kucing, anjing. Kita kata apa saja yang kita nak sambung pada internet, kita boleh sambung pada internet. Itu yang dipanggil Internet of Things. Jadi apa yang dikatakan Internet of Things, kita akan lihat apa definisi dia. Dan kalau kita saya tanyalah berapa device yang disambungkan internet yang kamu semua ada. Sebagai contoh, kita mungkin ada satu phone.
Saya ada satu, dua, ada 3 phone lah lebih kurang. So banyak phone lah sebenarnya. Ada satu orang mungkin satu phone, mungkin ada satu orang ada 3 phone. Selain daripada itu, apa lagi yang kita ada sambung? Saya ada lagi iPad, kan? Kemudian kita ada jam yang disambung kepada internet sekarang, ya. Macam produk kami, kami ada rakib yang disambung kepada internet. Kemudian saya ada blood pressure untuk disambungkan kepada internet. Dia ada Bluetooth dan disambung kepada internet. Senang untuk saya measure saya punya tekanan darah. Kemudian saya ada Alexa, speaker yang dalam sambung kepada internet. Lampu di rumah sambung kepada internet. Jadi kita tengok, seorang saja mungkin banyak, ada 6 connected devices. Dan imagine, saya ada lagi, saya ada penimbang berat saya, tiap-tiap hari saya timbang, dia pakai internet juga, sambung pada internet, dan saya akan lihat semenjak 2014 sampai sekarang turun naik saya punya tu. Dia ada trend dia sendirilah. Bila dia turun bulan puasa lah kan. Kalau tak bulan puasa dia tak turun, satu masalah. Dan lain kali kita lihat ada satu lagi alat yang dipanggil Fokai. Fokai ini dia menarik disebabkan dia ada satu internet device. Dia ada sensor dalam ni yang boleh mengesan kita punya pernafasan. Pernafasan kita, dan dia akan memberitahu bahawa sama ada kita ni fokus kerja atau tidak. Sebab kadang-kadang kita ada masalah. Bila kita buat kerja, kita akan tengok email lah, kita tengok SMS lah, WhatsApp dan sebagainya. Sambil kita browsing dan sebagainya. Jadi kita tak fokus. Jadi tak elok sebenarnya. Jadi saya rasakan, katakan kalau saya boleh ada satu alat yang memberitahu bahawa bolehkah saya fokus balik kerja. So dia akan bagi buzzing dan dia akan bunyi buzz. So dia akan hantar satu sound alert pada saya supaya fokus. Jadi dalam aplikasi ni pun dia akan tunjuk sepanjang harinya, adakah saya rasa aman, saya rasa tense, tak tenang, saya rasa fokus, ataupun saya rasa macam-macam lah. So dia ada dia punya kriteria-kriterianya, dan aplikasi tu memberitahu bagaimana. So kita letak dia dekat pinggang lah. Bila kita letak pinggang, dia akan membaca kita punya pernafasan, dan dia ada ada machine learning, ada artificial intelligence, dia menganalisa data-data tersebut, dan dia akan memberitahu bahawa pernafasan kita menunjukkan kita tak tenang, tak aman, ataupun fokus dan sebagainya, ya. Itu kelebihan. Jadi kalau kita lihat, kalau saya seorang mempunyai 7 atau 8 devices yang sambung kepada internet, apatah lagi, mungkin kalau kita lihat ada 8 bilion manusia di dunia, 8 kali 8 lebih kurang 64 bilion devices yang ada. Jadi banyak kita boleh fikirkan internet ni boleh disambungkan bermacam-macam lagi kepada peranti-peranti yang kita nak sambungkan lah. Ya. Jadi dalam istilah Internet of Things ni, kita nak mudahkan, kita bagi dia ada 4 komponen, ya. 4 komponen. Yang pertama, komponen yang dipanggil sensors. Sensors ni deria kita lah. Manusia mempunyai deria yang tertentu. Kita ada 5 deria, 5 sense. Sense of yang kita nampak, kita rasa, kita dengar dan sebagainya. Jadi itu adalah bentuk analog. Manusianya, deria itu adalah analog. Bila kita tukarkan dia kepada digital, dia adalah jadi temperature, humidity, pressure, gas, itu semua sensor-sensor dalam bentuk digital. Jadi orang kata, adakah digital lebih baik daripada analog? Itu kita kena tanya. Kalau temperature, suhu di rumah kita sekarang, berapa? Kita rasa sebagai manusia, kita kata panas saja. Tapi kalau digital, dia kata, oh, suhu di rumah adalah 32 darjah Celsius. Itu lebih tepat. Sekarang, kalau tengah memandu, orang tanya, anda di mana? Saya berada di sekian-sekian. Tak tepat tempatnya. Tapi kalau ada GPS, dia akan bagi tahu longitude, latitude. Itu digital. Lebih baiklah. Dia lebih tepat. Dan kemudian apabila sensors ini mengesan maklumat tu, maklumat ni akan dihantar kepada connectivity, sambungan, rangkaian apa yang kita pakai. Dan dipanggil talian tetap ataupun wireless. Jadi kalau kita pakai wireless, selalunya dalam IoT ni selalu wireless. Sebab dia benda-benda yang kecil macam ni, benda-benda kecil ni dia tak ada wire lah, lebih baik. Jadi bila dia hantar melalui wireless, apakah cara wirelessnya? So kita kena faham apakah teknologi yang digunakan untuk wireless. Sebagai contoh, wireless ni ada yang dipanggil body area network yang dekat, RFID,
NFC, kemudian ada yang lebih jauh, kita ada Bluetooth, Zigbee, kemudian ada Wi-Fi, kemudian kita yang keluar, kita ada 3G, 4G, 5G, ada guna satellite. Itu adalah network-network atau rangkaian yang kita boleh pakai. Jadi dalam IoT sekarang pun ada teknologi yang baru khas untuk IoT sebab datanya lebih kecil dan dia nak hantar lebih jauh. Akan saya terangkan kemudian. Kemudian yang ketiga, kita akan lihat apa yang selepas dihantar melalui rangkaian tersebut, dia kena ada satu platform. Di platform ini akan mengambil semua data, dipanggil aggregate semua data tu, disimpan dan dia akan menjaganya dan dia akan ada satu open API. Ya. API ini akan diberi kepada aplikasi yang keempat, komponen keempat supaya kita ambil data tersebut, kita buat satu aplikasi yang baru ataupun kita boleh analisa data tu. Kita buat decision making lah. Jadi itu adalah 4 komponen yang kita perlu tahu. Sebagai contoh lah paling mudah, ya. Sebagai contoh yang paling mudah ialah aplikasi Waze. Waze yang kita tengok, kita selalu pakai untuk berjalan di satu tempat ke satu tempat. Bila kita buka, dia ada satu GPS. GPS itu mengesan kitanya lokasi dan dia akan menghantar melalui 4G. Connectivity dia, kemudian dia menghantar kepada platform Waze, dia punya middleware dia, dan aplikasi yang dia pakai adalah, dan yang dia buat ialah application ialah Waze ni application. So dia ada analisis, dia kata okey, jarak antara sini akan sampai sekian-sekian, ya, ada congestion, ada traffic, sesakan lalu lintas dan sebagainya. Itu adalah data-data yang dia ambil daripada kita punya phone tu lah. Jadi itu adalah salah satu contoh aplikasi yang mudah. Kemudian macam saya katakan tadi, network, rangkaian tu ada banyak teknologi lain. Khas untuk IoT dia panggil LP1, Low Powered Wireless Area Network. Low power wireless area network ni ada dua group yang dua frekuensi lah dipanggil. Frekuensi yang license band tu, di mana license band ni selalunya telco yang akan pakai, macam Celcom, Maxis, Digi, TM dan sebagainya. Mereka adalah yang akan memberi perkhidmatan seperti LTE-M dan NB-IoT. LTE-M ni datang daripada LTE yang kita ada sekarang. Yang 4G ni teknologi dipanggil LTE. LTE-M ni khas untuk mobile. Jadi dia adalah adanya frekuensi yang adanya data rate dia lebih rendah, tak laju, dia punya range dia agak jauh, dan dia punya macam parameter-parameter yang saya tunjuk di sini, saya tak nak go detail, tapi dia ada menentukan. LTE-M ini adalah evolution daripada LTE yang kita sedia ada. Ya, lebih mudah lah dia nak lancarkan perkhidmatan yang baru. Tapi NB-IoT adalah license band juga dalam frekuensi yang license, tetapi dia memerlukan, dia develop dari ground up lah. Dia evolve daripada awal lagi, daripada benda yang tak ada jadi ada kan. Teknologi yang baru dipanggil NB-IoT. Dan kita ada lagi LoRa. LoRa ni lebih boleh digunakan pakai oleh semua orang sebab dia dalam frekuensi unlicensed band, macam Wi-Fi kita lah. Semua orang boleh bangunkan atau boleh memberi perkhidmatan Wi-Fi tersendiri. LoRa pun tersendiri. Kalau kampus UiTM nak buat, dia boleh gunakan LoRa-nya teknologi. Tak payah dia license. Ya. Sigfox ni pun dia guna frekuensi yang tak ada license, tetapi dia lebih kepada satu alliance lah. Sigfox ni dia ada operator yang menjalankan di Malaysia seperti Esperanti. Esperanti adalah salah satu telco yang memberi perkhidmatan dipanggil Sigfox di Malaysia. Jadi mereka ni, semua teknologi ni boleh diguna pakai. Alat-alat dia pun berlainan lah sebab teknologi itu berlainan lah di gadget. Ini adalah sebabkan LTE-M dengan NB-IoT ni diberi perkhidmatan oleh telco, maka untuk roaming ataupun untuk kita bergerak dari satu negara ke satu negara, dia ada roaming agreement, lebih mudah. Selalu kalau private network, susah lah. Kita dah buat di Malaysia, bila kita pergi ke Thailand, tak ada orang yang nak guna pakai LoRa, jadi tak boleh. Dia tak boleh roam ke tempat tu. Tapi kalau LTE-M dengan NB-IoT, dia boleh buat roaming. Macam kita ada sekarang lah. Kita punya smartphone tu boleh pergi mana-mana roaming. Ya. Jadi teknologi ni banyak. Jadi kadang-kadang dia memeningkan ramai orang. Tapi tak apalah, mungkin dalam UiTM mungkin boleh mengajarkan beberapa teknologi yang sedia ada di sini, yang popular, yang saya contoh tadilah, yang 4 tu.
NB-IoT, LTE-M, Sigfox, LoRa boleh diperkenalkan. Itu yang lebih popular. Yang lain tu lebih kepada industri punya ni lah. Ya. Dan kalau kita lihat nak lebih tahu lagi mengenai bagaimana perjalanan data tersebut daripada satu gadget ke satu aplikasi, daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, saya menggalakkan bahawa kita sepatutnya memperkenalkan kepada pelajar kita dalam bidang 7 layers of OSI. Ini penting. Sampai saya kata wajib lah. Kalau nak tahu data communication, 7 layers OSI adalah satu perkara yang wajib kita faham. Sebab selepas kita tahu 7 layers ni, kita akan senang lebih tahu di mana kedudukan data-data kita. Dan bagaimana dia akan melalui daripada satu sensor hingga ke satu aplikasi. Sebagai contoh lah, kalau kita nak tahu physical layer tu adalah yang guna dia akan guna modulation teknik. Modulation yang kita belajar sekarang semua physical layer yang dipanggil file layer tu. Dia boleh guna fiber atau cara dia punya FTM dia lain, kemudian WDCMA dan sebagainya. Kemudian ada QPSK dan sebagainya. Bergantunglah, dia pakai wireless ataupun dia pakai coax cable dan sebagainya. Kemudian layer 2 tu dia panggil data link. Bila dia dah masukkan dalam bentuk frame, data-data bits and bytes ni masuk dalam frame, itulah yang kita protokol macam 802.15.4 untuk Zigbee, 802.11 untuk Wi-Fi, 802.16 untuk WiMAX. Sebagai contoh lah yang selalu kita dengar standard-standard ni, kebanyakan dia pada layer 2. Layer ketiga tu bila dia dah masuk pada network, dia dah masuk dalam paket, selalunya IP address kita tu ialah network layer. Kemudian dia akan masuk ke transport layer, itu yang dipanggilkan ada TCP IP yang kita belajar selalunya lah. TCP adalah layer 4, IP layer 3. Dan TCP, kalau kita nak pakai TCP, kalau kita nak lebih laju lagi tapi tak prone to error, kita pakai UDP katakan contoh. Kemudian kita ada session layer. Session layer di mana kita akan buat satu sesi untuk kita berhubung, bercakap antara satu node dengan satu node yang lain. Dan presentation, bagaimana kita nak encryptkan data tu untuk bagi security dan sebagainya. Kita pakailah SSL ke, kita pakai SSH ke dan sebagainya. Atau kita buat compression MPEG, JPEG dan sebagainya, kita akan dalam presentation layer. Application layer tu application yang kita selalu pakai lah untuk berhubung. Untuk email email ada dia punya. So macam HTTP, FTP untuk transfer data. Ni aplikasi-aplikasi dalam application layer. Jadi kalau kita tahu ketujuh-tujuh ni, kita akan senang. Ya? Sebab tadi yang saya tunjukkan tadi 4 layer untuk IoT. Dia pun melalui juga kesemuanya layer yang kita sebutkan tadi. Ya? Okey. Sekarang cuba kita lihat balik mengenai topik yang kita cuba nak terangkan pada awalnya, ialah Industrial Revolution. Sebenarnya apa benda tu? Dan kalau kita lihat Industrial Revolution ni, dia sebut revolution. Kita jangan salah faham, dia tak sebut Industrial Evolution. Kalau evolution, kita punya era ni berubah cepat atau berubah perlahan. Kalau dia perlahan, gradual and slow, lembut dikatakan, dia panggil evolution. Dia evolusi ni perlahan, perubahan yang perlahan. Tapi perubahan yang mendadak, yang sudden change, very disruptive, dia panggil revolution. Revolusi lah. So kita punya IR ni sebenarnya revolusi. Dia mesti perubahan yang mendadak. Dia tak adalah perubahan yang kecil-kecilan. Sebagai contoh, kalau kita tengok apa yang berlaku dalam kes Industrial Revolution, jangan disalah tafsir dengan Industri 4.0. Saya bagi contoh, Industri 4.0 di bawah sini, Industrial Revolution di atas sikit. Sebab Industri 4.0 dia punya subset ni, dia lebih kepada sektor pembuatan, manufacturing sector. So itu permulaan yang dipanggil Industri 4.0. Industri 1.0, sektor pembuatan, perkilangan ni, factory, manufacturing, dia menggunakan mechanical, steam engine, tangan, human, coal, arang batu dan sebagainya. Itu cara dia menghidupkan factory tersebut. Tapi apabila elektrik diperkenalkan, dia dah boleh buat production, mass production, lebih banyak lagi. So mengurangkan manusia menggunakan elektrik. Dan apabila internet, elektronik, komputer diperkenalkan, kita dalam era industri 3.0.
Dan apabila industri 4.0 diperkenalkan, itu apabila internet tu dia bukan hanya sambung pada manusia dan manusia, tetapi manusia dengan benda, benda dan benda. Dia cyber physical, dia akan, so dia ada intelligent juga di situ. Jadi kalau kita nak lihat industri kita di Malaysia, sama ada kita masih menggunakan tangan ataupun kita menggunakan elektrik, ataupun kita menggunakan satu mechanical tapi elektronik, tetapi dia tak sambung kepada internet, hanya di dalam sendiri saja, ataupun alat mesin yang kita gunakan dalam kilang tersebut boleh disambungkan kepada internet. Itu perbezaan. Lagi satu contoh lah. Sebab kita kadang diperkenalkan dengan macam-macam perkataan, jadi kita kena cuba bezakan. Society pula. Kita pernah dengar orang kata IR 5.0. Sebenarnya bukan IR 5.0. Sebenarnya Society 5.0. Society 5.0 ni sebenarnya diperkenalkan, perkataan ini diperkenalkan oleh daripada Jepun, lebih pada Jepun. Mereka melihat perubahan teknologi ini bagi memberi impak kepada masyarakat, kehidupan mereka. So sebagai contoh, di era hunting society, di society 1.0, dia lebih pada masyarakat yang hidup dengan cara memburu mendapat makanan. Itu society 1.0. Adakah kita masih di era tersebut? Bukan. Kita sudah berubah kepada society 2.0 di mana kitanya masyarakat berladang, peladangan. Kemudian kita ada industrial society, kita menggunakan kilang dan sebagainya. Itu dah perubahan daripada masuk ke bandar. 4.0 dia dah menggunakan komputer, internet, information society. 5.0 dipanggil super smart society. Super smart society ni apabila kita punya perbezaan dia, saya bagi terangkan. 4.0, cara kita dapatkan maklumat, kita pergi cari maklumat. Kita akses internet. Maka sekarang lah apa yang kita buat. Apa nak maklumat ni, kita akan Google dan sebagainya, cari maklumat di internet. Tetapi 5.0, maklumat tu datang pada kita. Tanpa kita minta. Dia dah memahami bahawa kita punya profil kita, cara kehidupan kita, apa yang kita buat selalu, kemudian dia akan terus, sebab dia intelligent, dia ada artificial intelligence, dia akan bagi tahu. Kita pun ada juga pakai, kita mungkin tak sedar. Sebab kalau kita pergi Lazada ke Shopee dan sebagainya, atau pergi ke eBay, selepas kita dah beli banyak-banyak, nanti tak lama lagi dia akan keluar satu advertising, nak beli ni tak lagi tak. Sebab kita selalu beli barang bag dan sebagainya, dia akan tunjukkan bag yang lain. Sebab dia faham, dia bagi, dia intelligent. So dia ada artificial intelligence yang memahami profil kita, kehidupan kita dan sebagainya. Itu dia dipanggil super smart society. Tapi IR 4.0 ni apa beza pula dengan industri 4.0? Jadi sebagai contoh, ini kita lebih kepada global. Sebab dia boleh masuk kepada sektor, bukan pembuatan saja, pendidikan, healthcare, agriculture, construction, mana-mana saja sektor ini boleh mengguna pakai Industrial Revolution. Ini selalu yang didefinisikan oleh World Economic Forum lah. Jadi kalau kita lihat, seperti biasalah, kita akan tengok kehidupan kita lebih kepada menggunakan manual dengan physical tool. Kita panggil 1.0, era IR 1.0. IR 2.0 bila kehidupan kita selalu menggunakan elektrik. IR 3.0 menggunakan automation dan internet. IR 4.0 bila intelligence, lebih kepada intelligence sebab dia menggunakan artificial intelligence, robotik, drone, blockchain, apa lagi, big data analytics, virtual reality, augmented reality. Itu adalah teknologi yang diguna pakai dalam 4.0. 3.0 tu tak pakai, 4.0 yang kita pakai. Jadi World Economic Forum pula dia ada juga mendefinisikan 12 teknologi, pillars dia panggil. Dia punya pillar teknologi. Tapi dia ada panggil space technology. Mungkin kita tak pakai. Di Malaysia mungkin adalah tapi tidak ditekankan. Mungkin ada yang dipanggil neurotechnology, geoengineering, mungkin dia ada biotech. Jadi dia ada mengenal pasti 12 teknologi oleh World Economic Forum, WEF lah. Secara ringkas dia orang pakai gini. Tapi kalau kita dalam bidang-bidang sektor kita yang tersendiri mungkin berbeza. Jadi sebagai contoh yang di kilang macam kita di Malaysia, manufacturing sector, kita mendefinisikan ini adalah teknologi yang penting untuk diguna pakai. Yang lain mungkin tak penting lah. Space technology tak ada berlaku dalam industry forward. Jadi dia gunakan AI, big data analytics, augmented
IoT, autonomous robot, ini semua dalam perkilangan memang diguna pakai. Jadi kalau kita guna di construction pula, mungkin berbeza pula. Jadi dia construction, dia mempunyai visi yang berlainan, matlamat yang berbeza, dan dia mendefinisikan 12 teknologi yang dia rasa penting. Sebagai contoh, dia kata prefabrication and modular construction. Ini untuk sektor pembinaan dia. Dia gunakan 3D printing, additive manufacturing. Itu lebih penting ditekankan. Sebab di Malaysia, kalau kita buat rumah secara tradisional, mungkin 2 tahun siap. Di China, dia boleh buat satu rumah dalam masa sehari boleh siap. Dia gunakan 3D printing. Printer dia besar, dia buat rumah tu dalam masa satu hari. Begitu cepat teknologi 3D printing dia. Dan dia ada autonomous construction, dia lebih kepada macam robot, augmented reality, cloud, 3D scanning, artificial intelligence, blockchain, big data, advanced building material. IoT tu memang selalu ada lah. Kalau tak ada IoT, saya tak faham kenapa. Tapi IoT tu ada macam basic core teknologi yang mesti ada. Dan dia ada building information modeling, BIM. Jadi teknologi-teknologi macam ini yang dikenal pasti oleh mereka lah. Jadi mungkin sektor pendidikan, cara pengajaran kita boleh memilih teknologi yang sama ataupun yang berlainan. Apakah yang lebih penting? Mungkin robot lebih penting sebab mungkin kita nak menggunakan robot sebagai tenaga pengajar kita ataupun kita menggunakan virtual reality dan sebagainya. Itu adalah teknologi yang lebih penting dalam sektor pendidikan. Jadi era manakah kita sebenarnya? Kalau saya tanyalah balik semula, siapa yang boleh itu letaklah dia punya tekaan dia lah. Adakah kita sudah maju ke depan, dah masuk era 4.0 atau masih lagi 3.0 ataupun adakah kita masih lagi 1.0? Mungkin orang tak percaya kita 1.0 pun, kan? Jadi era mana kita? Jadi kalau cara kehidupan kita, cara kita masak, anda semua yang masak sekarang cara era tahun berapa katanya? Bukan era tahun berapa, era revolusi mana? Jadi kita tengoklah contoh yang saya berikan tadi. Kalau cara kita masak menggunakan arang batu lah, api biasa ni, ni kuali, ini semua era 1.0 cara masak kita. Dan kalau kita menggunakan oven yang menggunakan elektrik, okeylah, on saja, timer dia 2.0 lah, 2.0. Kalau kita punya oven tu ada microwave oven, kita boleh program masak kek macam mana, masak ayam macam mana, masak barbecue macam mana, dia ada programming dia ada elektronik dan ada komputer. Maybe kita 3.0. Tapi kalau kita masak cara IR 4.0 macam mana? Adakah kita masak dengan cara ada 3D printing? Dia terus print masakan kita. Cara ni sudah ada tak mustahil. Ini sudah berlaku, dia boleh print kita punya makanan. Supaya juga kalau kita pergi ke angkasa lepas, adakah kita hendak memasak cara 1, 2 atau 3? Tak ada kan? Jadi cara masak di angkasa lepas selalunya mungkin 4.0, dia print aja. Itu yang kita lihat, makanan tu bila kita nak dia akan print. Dengan kita punya ingredient tertentu, terus dia akan print. Itulah kita punya masakan, lauk kita. Kita tak bolehlah masak cara api lagi di angkasa lepas. Mustahil. Jadi itu kita kena tengok. So kalau kita lihat, mungkin kita masih lagi A1.0, banyakkannya lah, ataupun 3.0. Cara kita mengajar. Kalau cara kita mengajar, kita menggunakan pen, pensel, buku, kertas, kita menggunakan papan hijau, papan hitam dan sebagainya, itu 1.0. Kalau kita menggunakan elektrik, kita dah masuk 2.0. Itu pakai OSP, transparansi. Dan kalau kita menggunakan webinar yang ada kita sekarang ni lah, kita pakai sekarang, itu sudah 3.0. Ini maknanya apa yang kita buat sekarang ni adalah era IR 3.0. Ada yang bertanya, bukankah kita dah berada di era 4.0 cara pengajaran kita? Cuba tanya, 4.0 tu macam mana kita mengajar? Jadi itu yang saya katakan tadi. Cari teknologi di 4.0 ni guna pakai, barulah kita kata kita di 4.0. Kalau kita mengajar cara menggunakan augmented reality, virtual reality, ataupun kita menggunakan cikgu tu robot lah, cara pengajaran tu. Cikgu tu tak ada lagi orang manusia tapi robot yang mengajar kita. Mungkin dah sudah 4.0. Okay. Dan cara kita berurusan duit kita, pembayaran dan sebagainya. Cara kalau kita pakai cash, 1.0. Kalau cara kita menggunakan cash register lah, okay, ni cara kita nak keluar duit, masuk duit dan sebagainya,
2.0. Kalau kita cara pembelian kita di kedai menggunakan credit card, kita 3.0. Dan cara kalau kita menggunakan Apple Watch, e-wallet dan sebagainya, ini semua dah canggih lah. Ramai di antara gunakan Grab, Money, gunakan Touch and Go-nya ni, cara duit dan sebagainya. Menggunakan banyak e-wallet dan 4.0. Sudah maju. Jadi kalau kita lihatlah keseluruhan kehidupan kita di Malaysia ini, kita sebenarnya berada di era mana sebenarnya. Jadi bila kami temu bual dan di antara ramai-ramai, semua industri dan sebagainya, kita sebenarnya masih lagi berada pada 2.7. Kalau 2.7 tu dia tak sampai lagi 100% 3.0. Untuk 3.0 kita mesti mengatakan diri kita ni dah 100% pakai internet. 100% dah pakai internet. Jadi pengurusan kita pun semua dalam bentuk digital. Tak ada lagi yang separuh elektrik, separuh digital, separuh manual dan sebagainya. Sebagai contoh lah, kalau kita nak dapatkan claim lah, kita nak buat claim online ni. Sekarang semua pandemik ni bila claim, saya nak buat claim, katakan selepas saya dah ngajar, saya nak buat claim, katakan saya nak buat claim, pihak yang apa tu, pihak yang tertentu akan bagi saya form tu saya kena print out, saya kena tulis, signkan dia, buat sign, saya kena scan balik, lepas scan saya kena hantar balik. Kemudian dia tak cukup, dia kata kena chop balik, kena print balik, kena chop pula, manual semua kan. Bila chop pakai manual, tulis pakai pen, semua dah manual jadi 1.0. Dia bukan semua totally digital, walaupun penghantaran tu melalui digital, email dan sebagainya, tapi banyak proses tu bercampur aduk antara 1.0 dengan 3.0. Akhirnya dia jadi 2.0 lah, on average. Kalau nak betul-betul digital, apa yang mesti kita lakukan ialah kita punya penghantaran approval process totally online, digital. Kita nak sign pun sign digital. Itu boleh diguna pakai. Tak payah lagi chop pun chop digital. Itu yang kita nak. Jadi itu barulah tahap kita 100% 3.0. Jadi adakah di era yang teknologi yang baru ni banyak akan bila berlaku dia akan mengambil alih kerja kita? Betul. Kalau orang kata dia tak ambil alih kerja kita, sebenarnya tipu. Sebenarnya pada saya memang dia akan ambil alih. Perubahan ni akan berlaku mengambil alih tugas-tugas yang kita ada sekarang. Sebagai contoh, di SoftBank dia menggunakan Android. Robot tu dia boleh menggantikan customer service, pelanggan perkhidmatan dia. Apa yang anda mahu dan sebagainya, dia akan buat survey dan sebagainya, dia boleh guna robot. Sofia dia boleh menggantikan kita jadi dia jadi Saudi punya kerakyatan Saudi. Satu hari kalau kita orang Malaysia tak boleh buat kerja, robot boleh jadi kerakyatan Malaysia. Dan kalau kita lihat assignment di space, di ISS, kita punya International Space Station kita. Mungkin satu hari kita tak perlu hantar orang yang macam seperti Syed Muzaffar, dia katalah pergi ke sana, sebab pada mereka kalau dia dapat kurangkan ruang tu, dia boleh menggunakan robot untuk mengambil data, membuat uji kaji, memberi maklumat ataupun menyimpan maklumat dengan lebih mudah. Jadi artificial robot tu lebih mudah daripada manusia. Dia boleh membantu astronot angkasa lepas tersebut. Ini dia digunakan oleh pihak ISS lah, sekarang dipanggil Simon, the first robot yang ada artificial intelligence. Robot tu pun boleh mengganti binatang. Kita di kampung selalunya menggunakan patung untuk menghalaukan monyet. Kita letak patung rimau, halaukan monyet. Tapi bila patung tu tak bergerak, monyet tu sentiasa akan tahu bahawa itu patung sebenarnya. Jadi kalau di Jepun apa mereka lakukan? Mereka menggunakan robot yang boleh bergerak dan berbunyi untuk menghalau binatang-binatang ini. Ini cara dia. Jadi dia mengambil alih apa yang ditugaskan oleh bukan setakat manusia tetapi juga binatang. Jadi pekerjaan kalau anda adalah seorang engineer, jurutera, adakah kita boleh diambil alih oleh automation atau robot? Ya, bergantung. Selalunya tidaklah. Kalau mereka buat uji kajian, mereka mengatakan engineer masih lagi kekal, relevan. Sebab kita ada skill untuk negotiation, ada skill untuk creative skill, analytical skill,
empathy dan sebagainya. Jadi kita engineer ni lain sikit, bukan susah dia cari engineer robot. Dan medical practitioner selalunya yang dalam bidang perubatan ini dia lebih kepada empathy, emosi dia, menjaga pesakit. Robot susah nak menjaga pesakit. Kalau dia nak angkat, dia angkat je orang tu. Orang tu sakit, tak sakit dia tak tahu. Tapi kalau robot, kalau manusia dia lebih simpati. Jadi kalau kerja-kerja ni macam 3D lah dia kata, dirty jobs, dangerous job, demeaning jobs, kerja yang kotor, kerja yang berbahaya, kerja yang susah, yang selalu repetitif, ini semua boleh digantikan oleh robot. Jadi kita lihatlah kalau kita pergi ada di Jepun katakan, di Fukushima bila berlaku nuklear, dia tak boleh menghantar orang sebab kerjanya bahaya, dia menghantarkan robot. Kalau ada bom untuk mengesan bom atau meletupkan bom, dia hantar robot untuk sebagainya. Kalau kerja-kerja yang agak susah ni, yang selalu repetitif, tak payah fikir banyak dengan akal, dia boleh gunakan robot. Construction worker kemungkinan besar sebab kerjanya adalah repetitif, dia boleh digantikan oleh mesin. Jadi kalau kita kita pergi kepada teknologi website ini, kita boleh tanyalah diri kita sama ada pekerjaan kita masa depan apa. Saya nak jadi ini, dia akan bagi tahu berapa peratus kemungkinan kerja kita selamat ataupun tak selamat lah. Jadi sebenarnya bila kita lihat kita rasa okey, kalau ini penting, kenapa agaknya susah kita nak implementasikan IR 4.0 ni? Itu kata kita, tapi dia banyak stakeholders. Bila kita dah bekerja, kita akan tahu bahawa bukan kita saja yang membuat keputusan. Banyak lagi dalam suasana yang organisasi kita perlu mengatasi masalah ini. Sebagai contoh, bila kita dah start, kita kena tahu bahawa kitanya business case tu apa sebenarnya yang kita nak lakukan, menyelesaikan masalah apa. Itu kita kena faham. Di mana masalah yang sepatut kita selesaikan, ada dah meningkatkan productivity ke, nak mengurangkan kos ke, itu kita kena faham di mana masalah organisasi kita. Yang kedua, mungkin kita kena lihat bagaimana kita nak business model lah, macam mana kita nak membayar kos-kos tersebut. Kemudian kita kena tengok proses yang kita lakukan sekarang. Dahulu prosesnya banyak. Apabila teknologi ni akan masuk, proses yang banyak itu yang memerlukan manusia di tengah-tengah untuk mendapatkan sign off ataupun tanda tangan tu, manusia, tenaga kerja yang duduk di tengah-tengah tidak diperlukan lagi, kan? Sebab bila proses tu boleh di-digitalize, dia akan terus automate aja tanpa manusia memerlukan pengesahan sebagainya. Itu akan menyebabkan pekerjaan dia akan terancam. Jadi dia merasakan bahawa ini kalau teknologi baru masuk, habislah kerja saya. Itu di fikiran dia lah kadang-kadang. Itu dia menyebabkan dia takut teknologi ini akan mengambil alih kerja dia. Kemudian action, apa yang perlu dilakukan, ini kena faham bahawa bila dia kerjanya dah berubah, apa yang sepatutnya dia kena pelajari benda yang baru, yang dipanggil change management. Dia kena unlearn kan apa yang proses kerja lama dia kena belajar perkara yang lebih baru. Ya. Kemudian teknologi ni selalunya dia akan go across banyak department yang memerlukan keputusan yang lebih mantap, sebab tak boleh seorang simpan data, yang lain tak boleh share data, dan itu akan menyebabkan datanya akan in silo dan sebagainya. The culture of the company kena berubah. Culture ni maksudnya kita punya cara kerja kita lah. Sebab kita lihat bahawa di organisasi yang besar kadang-kadang dia ada beberapa generasi lah. Ada generasi yang dah tua-tua, macam generasi dipanggil baby boomer, generasi X, kemudian ada generasi Y, kemudian ada generasi yang muda Z, ada millennial ni semua. Mereka, kehidupan mereka seharian berbeza. Yang lebih kepada analog, lebih kepada digital. Yang hidupnya terus digital, ada hidupnya dalam dua era berbeza. Jadi ini akan pertembungan culture lah dia panggil. Ada yang tak mengambil risiko dan sebagainya. Jadi pilot tu penting. Kita akan cuba buktikan dengan mengadakan buat yang lebih kecil supaya mereka dapat buy in.
Dan akhir sekali ni talent lah, sebab teknologi ni berubah begitu cepat. Macam saya pun tengok dalam semenjak saya bekerja daripada tahun 1980-an, 84 hinggalah 2021, banyak teknologi yang saya nampak lah yang berlaku. Jadi nak kejar pun susah, ya. Jadi ini adalah satu perkara yang terpaksa kita alami, terutamanya bila teknologi yang berada di era IR 4.0 ni lebih pendek dia punya cycle dia. Lepas ni saya pun tak tahu, mungkin IR 4.0 ni tidaklah selama era yang 100 tahun. Mungkin tak sampai 50 tahun, kita pun tak tahu. Ya. Jadi masalah sekarang yang lebih saya rasakan ialah sebab penat kita dah kadang-kadang bercakap mengenai teknologi ni, kita dah pernah mengajar, tapi ramai masih lagi susah nak berubah. Sebab itu yang saya katakan tadi, bila di organisasi tu mereka rasa apa perlu saya buat, saya tak nak berubah. Macam orang buat bungee jumping ni yang tali diikat di kaki, dia terjun kan, dia terjun. Jadi sebenarnya selamat kalau dia terjun sebab ada tali, tapi itu pun rasa takut nak terjun. Jadi cara macam mana orang tu nak terjun kalau dia berdiri je kat situ, satu hari dia tak terjun. Jadi cara yang paling senang ialah kita kena tolak dia, ataupun kita kena bagi satu kejutan kepada dia, dia sepatutnya terjun dan dia rasa mesti selamat. Okay. Jangan putus cukup. Jadi kita tak adalah perlu, kita tak memerlukan orang kita punya organisasi kita, negara kita tidur lama lah. Relax katakan. Kita kena bagi satu kejutan. Supaya kejutan ini yang menyebabkan kita bangun daripada tidur bahawa kita hendak compete dengan orang lain, bersaing dengan orang lain. Jadi semenjak 2014 yang saya sebutkan tadi, kami dah lama buat talk dan sebagainya, tapi kenapa dia lambat? Lambat. Akhirnya yang menyebabkan kita nak cepat ialah COVID-19 lah yang menyebabkan kita lebih cepat wake up, tersedar daripada tidur bahawa kita memerlukan digital. Kalau tanpa digital, kita dah tak boleh lagi pergi ke kedai, tak boleh buat online shopping, tak boleh panggil Grab, makanan dan sebagainya. Kita tak boleh mengajar, kita tak boleh buat seminar, tak boleh apa macam semua tak boleh. Jadi ini yang buat kita punya wake up call. Barulah kita tahu bahawa kita sebenarnya ada besar kita punya gap. Internet kita tak cukup laju, internet tak cukup capaiannya, sampai depan panjat pokok nak dapat internet. Jadi ini menyebabkan kita rasa banyak lagi yang kita punya gap. Jadi kalau gap internet pun dah kurang, maknanya kita nak masuk era 4.0 ni agak lambat lah kan. Sebab internet tu tak ada. Itu dia punya fundamental. Tanpa internet, jangan kita fikir 4.0 pun. Macam mana kita nak access data tu. Jadi sekarang kita terpaksa go back. Go back bukan setakat internet, kita go back kepada digital. Sebab kebanyakan kita punya konten yang kita ajar di universiti pada dahulu, yang kita ajar selalunya era 1.0, semua manual. Kalau kita ada pun PowerPoint je lah. Tapi cara pengajaran kita tak digitizekan dia. Kita kena digitizekan konten tu supaya bila kita lihat balik, kita view balik dalam, kita boleh stream balik kemudian ada sebagainya. Jadi sekarang baru kita nak digitizekan konten tu. Pendigitan. Kita digitize konten, barulah kita buat pendigitalan. Maknanya kita buat digitalization. Itulah kita ada workflow kita yang lebih seamless dan sebagainya. Itu lebih penting. Bila dah workflow dah seamless, barulah kita masuk teknologi yang lebih canggih. Blockchain lah, artificial intelligence lah, virtual reality lah, robotics lah, drone lah. Kita boleh masuk kemudian. Ya. Okey. Dan kalau kita katakan, IR ni 4.0 saya nak buat. Tapi apa sebenarnya benefit, kelebihan dia kepada kita? Kalau teknologi, tak kira lah apa teknologi yang kita pakai tu, dia ada 7M yang dia boleh memberi impact di mana-mana organisasi yang kita hendak buat. Sama ada kita sebagai pengguna untuk mengubah kita punya organisasi, ataupun kita orang luar untuk menjual teknologi atau produk kita kepada organisasi tersebut lah. Pertama kita tengok manpower, M yang pertama, manpower. Dengan teknologi kita boleh mengurangkan kos manpower kita,
ataupun increasekan productivity. Orang yang sama, 10 orang, productivity-nya lebih meningkat. Ataupun kita boleh mengurangkan orang. Dahulu kalau kita nak buat, kita nak baca meter lah, meter elektrik kita di rumah, kan? Kita kena hantar orang pergi ke rumah baca meter. Setiap rumah, setiap bulan. Tapi bila ada lockdown tahun lepas, kita langsung tak boleh hantar orang. Takut orang, kita tak tahu lagi prosedur dia. Semua orang tak boleh baca meter kita. Jadi 3 bulan kita dapat bil yang melambung sebab orang tak bagi kita meter reading pembacaan meter kita. Tapi apa kata kalau semua ni boleh baca meter daripada remote? Itu mudah saja. Tak payah hantar orang lagi dah. Tiap-tiap bulan semua data tu boleh datang instantly. So kurangkan kos, peningkatan productivity kita akan meningkat. Ya, itu salah satu contoh lah, manpower. Kedua, material. Barang-barang yang kita simpan dalam store, barang-barang yang kita hantar dalam perjalanan, kita tak tahu kedudukan material tersebut. Adakah store kita kurang bahan tersebut ataupun terlebih bahan, ataupun masa kita menghantar barang kita dalam kondisi yang baik ataupun tidak. Jadi kalau teknologi kita boleh sense, boleh mengesan di mana kedudukan dia, environment produk tersebut terjamin, jadi kita boleh tahu dengan cara yang lebih baik. Jadi kita boleh mengurangkan kos, just in time dan sebagainya. Yang ketiga, mesin yang kita beli mahal-mahal tu. Bagaimana teknologi boleh membantu kita? Dengan letak sensor yang di situ, kita boleh tahu pengeluaran mesin tersebut, kekerapan mesin tu, dia bila sistem dia down dan sebagainya, ataupun bila dia nak hampir merosak, sekejap on, sekejap off dan sebagainya. Ataupun mesin-mesin yang mahal, kita rasakan hanya 10% saja dia utilization. Kalau kita nak gunakan mesin ni, kita boleh sewakan lagi kepada orang. Jadi penyewaan tu boleh menjana pendapatan yang baru sebagainya. Jadi kita kalau ada sensor-sensor ini boleh mengesan kegunaan mesin, dia boleh memperbaiki kita punya organisasi. Ya. Keempat, kalau kita lihat method, macam saya katakan tadi lah, kalau prosesnya terlalu panjang menggunakan manusia di tengah-tengah untuk memberi sign off dan sebagainya, sekarang kita automatically kita boleh gunakan blockchain. Apabila blockchain ni kita ada dipanggil, kita tak boleh mengubah. Maknanya tak boleh ada orang tengah mengacau transaksi tersebut. Apa yang dihantar itulah yang data yang sebenar. Jadi apa yang berlaku ialah apabila dia ada panggil smart contract. Smart contract ni apabila berlaku satu ini, dia akan trigger proses yang baru. Dia panggil kontrak. Jadi kontrak ini kita tak boleh berubah. Dan kontrak ini tetap. Sebagai contoh, apabila kita dah bayar deposit rumah, terus kontrak itu akan berjalan untuk rumah itu dibangunkan automatically. Apabila dia siap 20%, automatically dia akan trigger pembayaran dia tersebut. Jadi tak perlulah orang tengah nak buat justification, nak sign off dan sebagainya. Ada red tape di tengah-tengah tu. Jadi teknologi ini membantu mempercepatkan kita punya. Jadi pembayaran tu cepat, orang dapat duit cepat, rolling cepat dan sebagainya. Jadi ini lebih efisien. Semua dapat kemudahan dan kelebihan dia. Kelima, kita lihat bahawa kadang-kadang apa yang kita berada sekarang, kita tak boleh akses di luar negara. Tapi sebabkan online, internet dan sebagainya, kita boleh memasarkan produk kita secara global. Sebagai contohlah kami punya platform bukannya berada di walaupun platform kami berada di cloud tu berada di Singapura sekarang, tapi saya boleh menawarkan servis ni, perkhidmatan IoT ni di seluruh dunia. Semua orang dari dunia. Sekarang lebih kurang 101 buah negara di dunia yang menggunakan pakaikan platform kami. Jadi dia punya global reach tu lebih jauh, ya. Yang keenam, money. Ini apa yang berlaku ialah bila syarikat yang agak lama, produknya setakat itu, dia tidak tahu sama ada boleh tak dia menambah baik ataupun membangunkan satu produk baru. Jadi teknologi macam AI, virtual reality, ini semua produk-produk baru yang boleh menambah baiki produk tersebut. Dia akan create new revenue stream. Ini akan create new business model dan bagi kos yang lebih murah dan sebagainya. Dan ketujuh, dia akan tengok management. Bila management ni, dia selalunya dapat satu keputusan tu lambat. Selalu kita kena print dengan kertas dan sebagainya.
kita buat report atau kita bincang. Tapi kalau dia dapat online, instantly, very transparent, hari-hari dia dapat data ni dengan lebih lengkap daripada semua sumber. Maklumat tu dia ada pula machine learning yang boleh beri data prediction lagi. Itu lebih baik. Jadi ini menyebabkan, jadi ada 7M dalam mana-mana bisnes, teknologi IR 4.0 ni boleh memberi kesan. Jadi kalau kita nak buat projek ke apa-apa, cubalah tengok di antara 7M tersebut. Jadi kalau kita lihat, dia punya IoT ni daripada 1999, baru sekarang dia gelombang yang kecil. Sekarang barulah nak gelombang dia besar lah, jadi tsunami yang besar. Jadi sebenarnya disebabkan teknologi dia tak begitu matang. Dia sebab dia bergantung kepada banyak teknologi. Sebagai contoh hardware ni, yang nak bagi hardware ni, perkakasan dia untuk bagi cheaper, lebih murah, lebih kecil. Sekarang teknologi tu dah membantu dia. Jadi sensor-sensor ni dah tak adalah besar-besar, dia semua lebih kecil. Connectivity, semua akses kepada internet tu daripada rumah sampai keluar semua boleh dapat. Software ni makin mudah. Tak adalah kita nak buat graphics, nak buat dashboard. Sekarang semua dah ada tool yang kita boleh guna pakai. Dan Moore's Law. Moore's Law ni lebih kepada transistor yang dalam chipset kita. Dia akan double every 18 months, 24 months. So every 18 months, 24 months, dia punya power tu akan tiba-tiba double. So Metcalfe's network effect ni maknanya bila data tu dikongsi atau bertukar antara node dengan node. Bila node tu bersambung, dia punya network effect tu lagi lebih besar. Jadi penjanaan data tu lebih banyak. Bila penjanaan data lebih banyak, banyaklah aplikasi yang boleh digunakan. Jadi IoT ni letak di mana? Kita boleh guna IoT ni sebenarnya ada dua cara. Kita sama ada kita nak sambung pada aset kita, nak tahu aset kita, ataupun aset kita di situ tapi kita nak tahu environment aset tu. Environment ni, di sekeliling aset ni. Sebab kita nak jaga barang-barang kita dalam warehouse. Tapi kita tak payahlah nak letak sensor semua dalam aset tu, tapi kita letaklah sensor dekat warehouse tu. Lebih kurang macam itu. Jadi bahan yang macam kita nak hantar bahan yang macam vegetable, sayur-sayuran. Jadi kita letak dalam van. Van tu ada sensor temperature, humidity. Jadi dia tengok maintain quality of the goods. Kita aset, kesihatan kita adalah satu aset yang penting. Jadi macam mana kita nak tahu kesihatan kita? Kita gunakan macam wearable device yang ada health device yang boleh tengok tekanan darah dan sebagainya. Rumah kita ada aset, kita tak nak pencuri masuk. Electricity pun aset kita tak maulah penggunaan elektrik yang melambung. Parking tu aset kita nak tahu parking tu macam mana. Bus tu adalah aset, jadi parking operator bus tu pun nak tahu di mana kedudukan bus, penggunaan bus dan sebagainya. Jadi kalau aset tu penting, kita boleh letak sensor dalam aset-aset tersebut. Sebagai contoh lah, yang ini adalah klasik punya case di mana barang-barang kita dalam peti ais, kalau kita nak tahu bila dia keluar dan masuk, dia akan ada RFID lah, tagging. Bila dia keluar, dia akan detect berapa barang tu dah keluar, dia guna pakai. Dia akan hantar alert ni daripada cloud ni akan hantar kepada aplikasi, kepada tuan punya dia. Tuan punya akan bagi kelulusan bahawa sila dia kata, okay, I approve to order more milk, to order more ice cream dan sebagainya. So dia akan hantar kepada pihak kilang tersebut atau kedai untuk menghantar barang tu. Ini salah satu contoh. Jadi kalau aset kita adalah bandar, kesihatan ataupun kebersihan, sampah kita mahu tahu bahawa sampah ni mesti diambil apabila penuh, diambil oleh pihak berkuasa. Jadi pihak yang membawa lori tersebut akan tahu di mana kedudukan sampah yang penuh. Sebab di sampah tersebut ada sensor, dia akan bagi infrared, dia katakan sampah ni 20% penuh, 50% penuh, hampir penuh. Dia akan hantar alert kepada lori tersebut supaya ambil sampah. Kemudian dia boleh hantar kepada stakeholder. Data yang sama boleh dia hantar kepada pemegang taruh ataupun stakeholder yang lain, untuk pihak berkuasa tempatan, pihak kesihatan, untuk manufacturing ke, recycling plant dan sebagainya. Jadi data ni penting, bukan boleh diguna pakai untuk satu orang saja. Kalau boleh jual kepada 4 orang, lebih baik. Jadi IoT ni dia ada banyak maturity level. Dia kalau kita nak implement lebih canggih pun boleh, ataupun dia nak implement satu-satu pun boleh. Sebagai contoh, kita boleh start pada monitor, kemudian kita boleh control, kemudian kita boleh optimize, kemudian boleh autonomous. Sebagai contoh lah, monitoring level yang pertama IoT, kita boleh letak
GPS, kita boleh monitor kita punya vehicle, di mana kedudukan. Aplikasi dia mudah lah, dia boleh ada bekal, bergerak, kita buat vehicle tracking. Itu satu perkhidmatan, satu dipanggil vehicle tracking. Yang kedua, kita boleh buat kontrol. Bila kereta dicuri, kita boleh kontrol kereta kita dengan mengawal menutup enjin. Kereta tak payah gerak. So pencuri pun tak boleh buat apa. Kita boleh tangkap pencuri tersebut. Itu ada perkhidmatan kedua yang kita boleh buat. Level yang ketiga, bila kita letak banyak sensor dalam kereta, dia akan beritahu keadaan kereta tersebut. Ya? Enjin dia, bateri dia, tayar dia, windshield dia, dia punya wiring dan sebagainya, rosak ke tidak, dia akan beritahu. Dan kita boleh tahu bila kita nak hantar servis kepada workshop. Jadi satu perkhidmatan workshop yang boleh bagi tahu kereta anda perlu dihantar kepada workshop sebab akan rosak tak lama lagi, dia kata. Dia lebih kurang macam itu. Jadi satu perkhidmatan yang baru. Jadi yang keempat, produk yang baru bila kereta tu dipenuhi dengan sensor, dia tahu LiDAR, dia boleh tahu kenal manusia, kereta, bas, anjing dan sebagainya. Ini macam autonomous car lah, dia boleh bergerak secara sendiri. Jadi ni satu perkhidmatan kereta baru hanya dalam sektor kereta saja. Vehicle pun kita boleh buat macam-macam. Jadi kalau kita lihat setiap kali perubahan ni berlaku, dia very disruptive. Macam saya katakan tadi, awal tadi. Dia akan mengubah cara kita bekerja. Produk tersebut, perkhidmatan kita terus berubah. Satu ketika taksi hanya taxi driver saja. Sekarang bila Uber, Grab datang, semua orang boleh jadi taxi driver. Boleh jadi pemandu taksi. Ya. Jadi kerjanya dah perubahan. Tapi apabila taksi itu tak ada driver, sebab dia boleh berjalan secara sendiri, ini menyebabkan pekerjaan dia pula impact pada pekerjaan. Tak ada orang pula kerja. Sebab taksinya dia jalan sendiri. Dan taksi ni pula dia punya automation ni dia ada level yang berbeza, driverless. Banyaklah dia punya kesan kalau kita tengok sebab bila kita tengok otomasi kereta ni, dia tak semudah yang kita kata okey, kereta kita boleh jalan sendiri. Dia ada antara level 0 hingga level 2. Dia level ni di mana level ni lebih kepada human yang control. Mesin tu membantu. Sebagai contoh, bila kita drive dah laju 70 km sejam, kita tekan satu button, dia akan drive 70 km sejam. Level 3, kemungkinan mesin tu dah ambil alih kita, manusia. Manusia hanya membantu, tapi kereta tu yang akan take over, dia nyerol. Sebagai contoh, bila kita nak parking, kita berhenti situ, kita tekan satu button, kereta tu akan parking sendiri. Kan? Yang kita ada sekarang, kita Proton ke apa. Dia boleh parking sendiri. Level keempat, dia akan memandu secara sendiri, tapi dia ada steering kat depan. Dia level 4. Level 5, steering pun tak ada. So dia berjalan tanpa steering. Itu kalau berlaku apa-apa, you tak boleh buat apa-apa lah. Kan? Itu masalah juga. Jadi bila berlaku level yang paling tinggi, level 5 ni, kita perlu lihat bagaimana manusia react. Manusia kalau react, dia berbeza dengan mesinnya reaction. Reaksi mesin, dia bergantung pada etik driver. Tapi kalau driver tu tak boleh kontrol, mesin kena ambil alih. Sebagai contoh lah, bila kita memandu dalam kereta level 5, steering tu tak ada, kereta tu rosak, tayar dia tak boleh berhenti, dia ada 3 cara dia nak buat. Dia pergi straight, dia boleh belok, atau dia belok kiri, atau belok kanan. Itu saja. Bila belok kanan, dia langgar budak-budak. Bila belok kiri, dia langgar orang tua. Kalau dia ambil decision untuk pergi terus, dia langgar tembok, kita mati, driver. So tentulah, kita nak, sebenarnya kalau orang program kereta ni, dia program macam mana? Kalau 3 decision, dia nampak keadaan ini berlaku. Adakah dia nak belok ke kanan? Kanak-kanak yang mati. Adakah dia nak belok ke kiri? Mungkin ibu bapa kita yang kat situ mati. Atau bila dia terus, dia jadi hero, dia mati pun tak apa, dia kata. Mungkin cara macam itu. Jadi ini menyebabkan banyak perkara yang kita kena kaji bila kita masukkan satu etik dalam kereta. Sebab cara pemanduan kita di Malaysia, bila kita mandu pula di Saudi, berbeza. Orang sana cara memandu berbeza, di Sempang berbeza, di Thailand berbeza, di Vietnam berbeza, di Indonesia pun berbeza. Mereka mempunyai etika-etika pemanduan sendiri. Kita kalau memandu di traffic light, di junction yang ada Sempang 4 yang tak ada traffic light,
Kalau orang tak biasa berada di Amerika, dia akan berlanggar dengan kereta orang. Sebab di Amerika dia ada dia punya sistem dia sendiri. Macam mana kalau tak simpang 4, siapa sepatut jalan dahulu. Di negara lain, siapa berani dia jalan dulu. Macam itulah etika dia. Etika memandu. Okay. Ini contoh-contoh lah. Kalau pergi kepada moralmachine.net, dia akan tengok. Kalau kita nampak kereta tu kenal ada pemanduan, dia kenal ada perompak, adakah dia nak langgar saja perompak tu? Tapi dari perompak tu ada juga dengan doktor dan ada budak, macam mana dia nak langgar juga ke tidak? Dia lebih kurang macam itulah. So dia panggil moral machine. So ada satu kajian dia panggil moralmachine.net. So teknologi bukan setakat teknologi saja, kita kena memasukkan kita punya sebab manusia ni lain sikit. Mesin ni susah dia nak ambil alih. Jadi kalau kereta tu dah tak ada driver, kalau kereta taksi tu pula tak ada driver, taksi pula yang boleh terbang, macam mana pula? Dan ini menyebabkan kes-kes yang kita katakan ini memerlukan pemikiran ataupun regulation yang berbeza, polisi yang berbeza. Kemudian kita akan lihat IoT ni bila kita sambungkan dengan insurans dengan mobility ataupun kenderaan, bagaimana dia boleh membantu atau menjadikan satu produk yang baru. Sebab kalau kita lihat insurans selalunya, insurans kereta lah, selalunya sama saja. Semua orang bayar sama. Saya cara mandu baik pun, orang yang mandu secara gila-gila pun insurans ni sama juga. Sepatutnya dia kena charge dah mahal sebab dia mandu secara gila-gila lah, kan? Tapi kalau kita lihat insurans ni di Malaysia, dia kata dia dah berubah. Orang perempuan dengan orang lelaki, cara pemanduan dia ada markah yang berbeza, risiko berbeza. Orang muda dengan orang tua, umur yang berbeza, dia akan ada risiko yang berbeza. Tapi adakah itu cara pengiraan yang lebih baik? Susah kan, sebab kita kadang-kadang kata wanita mandu lebih tak berhemah, lelaki lebih berhemah, orang tua mandu lagi tak berhemah, orang muda berhemah. Betul ke tidak? Jadi cara ni agak susah. Jadi cara yang paling mudah, dia letak IoT dalam kereta tersebut. Ataupun dia letak IoT dalam phone tersebut. Sebab dia boleh mengenali cara pemanduan kita. Dia panggil ABC of the driver. Acceleration, braking, cornering. So bila kita accelerate, brake, corner, dia ada markah tertentu. Lagi satu S. S dia punya speed. Every time the speed limit, dia akan kira. So ada aplikasi yang dipanggil Drive Mark. Kita boleh download dia oleh ni dibuat oleh Katsana. Android ke iOS ada. Jadi kita boleh dah install the app, kita mandu, dia akan kira kita punya risiko kita. 82% kita punya rating ataupun sentiasa 100% ataupun rendah. Bergantung cara pemanduan kita. Dan ini dia boleh gunakan data-data ini, dia boleh gunakan kepada insurance yang company. Insurance company, saya adalah pemandu yang berhemah. Insurance saya sepatutnya rendah. Kalau you nak insurance rendah, tunjuk macam ini. Itu dia punya cara business model baru. Ini model baru kita kena fikirkan. Kalau naik bas, kalau bus driver kita balik kampung 82%, kita tengok driver ni baik, kita naik bas. Kalau 10% takkan kita nak naik kan, kita takut. Jadi banyaklah kita kena lihat bahawa kita kena ada pilot trial supaya kita faham apa. Kita try ni, kita kena cuba, kita tengok teknologi tu matang atau tidak. Dah cukup matang ataupun baru lagi teknologi diperkenalkan. Kedua, kita kena tengok bagaimana market adoption, bagaimana cara orang tu mengguna pakai. Adakah dia berani menggunakan taksi yang terbang ataupun tidak, ataupun taksi yang tak ada driver ataupun tidak. Ketiga, dia punya business model dia. Business model dia mungkin dia tak payah beli lagi, dia mungkin tak payah subscribe lagi, tapi dia hanya bayar bila dia guna pakai. Sebagai contoh, kalau kita outcome based business model, kalau kita nak kita beli pump air, selalunya kita nak pump air daripada satu tempat ke satu tempat. Itu sebab kita beli pump air. Apa kata kalau business modelnya ialah saya nak hanya 20 liter air saja. Saya akan bayar 20 liter air. Saya tak nak beli pump pun saja. Jadi dia guna tu lah, dia beli 20 liter air saja. Dia lebih murah kan, tak payah beli pump sebab pump tu hanya pakai sekali 2 kali. Dia guna cara macam itu. Jadi ini ataupun cara gitu dia boleh offerkan kepada servis kepada orang lain. Dia panggil outcome based. Dan polisi yang regulatory ni macam kereta terbang. Kita panggil kereta terbang. Ada orang panggil drone. Kereta terbang selalu kereta dikenal ada landasan baru dia terbang. Tapi ni kereta yang
vertical take off. Dia naik terus ke atas. Jadi dia seperti drone. Tapi dia bila naik ke atas, dia bukan kereta, dia macam helikopter. Adakah dia helikopter? Adakah dia kereta? Adakah dia kapal terbang? Siapa sepatutnya yang memberi regulatory? Adakah dia boleh terbang di mana-mana sahaja? Ataupun dia boleh terbang hanya di satu kawasan tertentu ataupun di kawasan perumahan? Boleh tak? Jadi itu pun saya nak fikir, sebab ada tempat dia tak boleh hantar drone-nya, dia boleh hantar drone, parcel, hantar barang-barang kita. Adakah dia boleh melalui kawasan rumah? Mungkin orang tak nak, dia akan spy dan sebagainya. Ataupun dia hantar kawasan tertentu saja, laluan tertentu saja. Itu semua adalah polisi regulatory yang akan berlaku bila teknologi diperkenalkan. Ini Malaysia kita ada buat National Technology Sandbox, kita akan cuba pakai benda ni. Ya. Okey, saya ingin lajukan sikit sebab ada banyak lagi, sebab kita pun dah sampai pukul 4. Okey. Ada levels of value pyramid. Sebenarnya kita ada data ni. Data ni bergantung kepada penggunaan dan tuan punya dia. Gadget yang kita ada mengeluarkan data, kita panggil personal. Private organisasi yang untuk data yang dia janakan, dia saja yang gunakan, private organisation. Government yang mungkin ada data untuk melihat kitanya kualiti udara, air sungai sebagainya, mungkin make it public. Tapi kalau datanya orang tak nak share, dia boleh juga, dia boleh jual data tersebut, dia panggil commercial data. Jadi data ni boleh datang daripada mana-mana tempat, dan kita lihat data ni big data analytics, kita panggil 4V, volume lah, velocity lah, veracity dan verity. Macam-macam bentuk, kelajuan, kecepatan besar atau kecil. Jadi bila data ni dia ambil, dia akan ada macam satu value pyramid. Lagi tinggi dia naik ke atas, lagi bermakna dan lagi mahal data tersebut. Data yang di bawah saja tak cukup. Data hanya simbol saja, nombor saja, digit saja tak cukup. Kalau dia boleh jawab who, what, when, dia menjadi information, maklumat. Bila dia boleh menjawab kawasan persoalan how, dia menjadi knowledge, pengetahuan. Bila dia menjawab kawasan why, dia menjadi understanding, dan paling atas ialah wisdom. Robot belum sampai ke tahap tu lagi lah. Manusia, mesin selalu dia pada bawah. Dan kalau lihat, kalau smart parking pun sebagai saja contoh lah. Kita kena tanya persoalan ni. Bila kita buat sesuatu projek IoT, kita tanya persoalan ni. Sama ada kita nak jawab, kita hanya nak tahu data yang empty or full, adakah itu cukup? Parking lot penuh atau tidak? Tapi kalau dia bagi tahu siapa parking di situ, kenderaan jenis apa, di mana, bila, itu maksud yang berlainan. Orang akan bayar lebih banyak. Dan bila dia boleh buat how to implement tiered charging, how to find overstate vehicle, why my parking utilization is low, itu orang bisnes saja dia nak. Dia akan tahu, parking operator kata ini lebih penting bagi saya lah. Betul. So bila data ni, sebenarnya data dia boleh datang daripada satu sumber. Data pula boleh datang daripada pelbagai sumber. Jadi dalam smart city ni macam-macam data yang boleh dijanakan daripada pelbagai sumber. Dan elok kalau data ini disambungkan dalam satu platform yang sama supaya data ini boleh dikongsikan atau boleh digunakan, aplikasikan dengan cara yang lebih baik. Sebab kita blend data tu, kita boleh buat macam-macam aplikasi. Ya. Ini sebagai contoh lah, ini apa yang kami buat. Rakib. Ini Favorite buat. Favorite buat, kita panggil satu solution untuk orang-orang tua. Ini pada awalnya masa kami Favorite dibangunkan pada 2017, inilah produk yang paling awal yang kami bangunkan untuk membantu orang-orang tua yang berduduk di rumah tanpa dijaga. Kita selalu lihat, sebab kita lihat kajian mengatakan ramai orang tua bila dah pencen, dia duduk di rumah seorang, anak-anaknya semua dah bekerja dan ada family duduk tempat lain. Jadi bila ada emergency, dia agak susah. Dia nak dapat bantuan sebagainya. Kalau dia terjatuh ke, dia nak ada kecemasan dan sebagainya. Jadi dia rasa boring duduk di rumah. Ini semua disebab ini akan berlaku. Banyak negara yang mengalami keadaan macam ini. Jadi sama juga apa yang berlaku di zaman sekarang. Bila COVID-19, kita berpisah dengan orang-orang tua kita, kita tak boleh jaga mereka. Mereka duduk sendirian di rumah. Bagaimana kita nak jaga mereka? Jadi kami membangunkan satu produk yang dipanggil Rakib. Jadi dia mempunyai wearable device. Wearable ni seperti jam dan dia ada communication, dia boleh membaca, dia ada GPS, dia boleh baca dia punya health profile dia. Maknanya dia punya blood pressure dia,
aktiviti dia, ECG dia, heart rate dia dan sebagainya. Jadi kita boleh menyambungkan kepada aplikasi dan anak-anaknya boleh tengok dia punya kesihatannya daripada phone. Dan jika mereka keluar daripada rumah, dia akan hantar alert ibu bapa kita keluar rumah. Bila dia balik, kita pun tahu dia ada geofencing. Jadi ini memudahkan anak-anak memantau ibu bapa mereka lah. Dan kita buat expansion of this service kepada orang-orang pergi haji juga. Orang pergi haji di jauh di sana selalu sesat. Jadi kita nak cari dia pun senang. Kalau dia sesat dan sebagainya. Ini aplikasi pertama yang kami buat. Aplikasi kedua, kami rasakan kalau hanya nak memantau lokasi, tak perlu semua jam. Pakai kita punya telefon saja. Jadi kami bangunkan aplikasi dipanggil Discover. So Discover ni agak mudah. Discover ni bila kita apa yang berlaku bila pelajar-pelajar datang di airport dan sebagainya, kita susah nak jumpa. Mereka tu dah sampai ke ataupun siapa nak jumpa mereka pun, itu mereka ada satu problem. Dekat mana nak jumpa dan sebagainya. Dan kalau kita pergi travel, katakan kita pergi tempat yang macam Disneyland ke tempat-tempat yang pelancongan, semua pergi masing-masing tapi kita tak tahu kedudukan mereka di mana. Kita tak ada lokasi di mereka mana. Jadi kita nak mereka bebas tapi kita nak still connected. Jadi kalau kita pergi ziarah pun, kalau kita pergi umrah, kadang-kadang kita naik bas yang berlainan, bila kita nak balik kita tak tahu bas kita di mana, itu pun masalah. Kadang-kadang orang tertinggal bas, kita pun tak tahu mana mereka kan bila nak jumpa. Jadi kami bangunkan aplikasi Discover ni, just app. Ni bagus. Dia dalam grup private. Ni kawan-kawan pun boleh buat. Kawan-kawan dalam satu grup, kita boleh tahu kedudukan kawan-kawan kita di mana, sama dia dah sampai rumah ataupun tidak, ataupun family kita bila dah sampai ke rumah, dia akan bagi alert. Family kita dah balik ke rumah, pukul berapa. Dan kita boleh tengok history dia, bila dia travel dari tempat mana ke mana, pergerakan di mana. Jadi kita boleh rasa tenteram bahawa mereka sudah sampai di rumah. Ataupun kita berjalan dengan kawan-kawan nak travel satu tempat, kita akan tak payah kita nak tanya mereka, dah sampai ke belum? Kita boleh track mereka masa dalam perjalanannya. Jadi ini hanya kita boleh enable kan dia punya location tracking, ataupun kita disable bila kita nak. Jadi privacy tu boleh terjamin lah. Bila kita dalam ada satu aktiviti, kita boleh on kan. Bila aktiviti yang kita nak privacy, kita off kan dia. Ini untuk kawan-kawan ataupun untuk family. Dan kalau kita ada list atau anak dan mak bapak kata nak beli barang, kita bagi tulis satu list, to-do list untuk dia buat apa, beli barang. So anak ni beli ni, anak tu beli itu dan sebagainya. Jadi mudah tak payahlah pakai WhatsApp, dia guna mungkin aplikasi ini. Jadi kalau dia nak travel ke mana-mana, dia ada planner, dia ada plan untuk minggu ni kita plan mana-mana kita nak pergi. Dan dia ada button SOS, kalau ada problem tekan SOS. Dia boleh chat dan sebagainya. Ini aplikasi yang terbaru kami bangunkan. Ini percuma kalau nak dia ada premium, premium lebih baik. Berganda lebih baik daripada ini. Okay. Jadi potential use cases dia untuk turis lah, NGO lah, emergency, friends and families, employees nak track dan sebagainya. Boleh lah. Kalau sampai ke UiTM, kita boleh track dah sampai masuk UiTM. Dah balik, kita tahu dia dah balik. Kadang-kadang orang takut nak monitor staff dia. Tapi kami buat macam ini. Kami buat macam ini sebab dalam waktu kerja kita nak tahulah mereka dah check in atau tidak. Selalu saya tahu check in dekat universiti, dia akan pergi ke website, dia akan kata dia check in. Tapi dekat sini kita guna GPS mereka, kita tahu di mana mereka dah sampai ataupun tidak. Okey, yang ketiganya produk yang kami saya nak share ialah mengenai favourite-nya IoT middleware. Kami merasakan bahawa semua aplikasi IoT itu memerlukan favorite middleware. Kan ingat tadi kita ada 4 komponen, sensor, connectivity, platform dan applications. Dan kami membantu dalam komponen yang ketiga, platform tersebut, iaitu IoT middleware. Apa yang kita kena lihat sebab IoT middleware ni cost dia agak tinggi kalau nak bangunkan sendiri. Selalunya kalau orang semua nak buat sendiri, dia kata you manage yourself, maknanya semua dia buat lah. From networking, storage, server, semua layer-layer yang kita lihat yang sebelah kiri tu, traditional way, semua dia akan manage sendiri. Tapi kalau dia rasa dia tak cukup manpower, dia kata dia nak outsource. Maknanya manage by vendor. Vendor tu akan manage networking, storage, server, virtualization, semua dia panggil infrastructure ni,
as a service. Yang lain tu dia akan managekan sendiri. Tapi kami adalah platform as a service. Kami akan handle ke semuanya, Fabric akan handle ke semuanya yang biru tu. Application dengan data ni, customer yang akan manage. Dia akan control lah data dia dan aplikasi dia. Itu lebih mudah. Dia buat bangunkan aplikasi dia manage datanya, kami tak tahu apa data tersebut. Dan software as a service ni, ni selalunya macam Google Meet, Google Calendar, webinar, Zoom dan sebagainya. Ini software as a service lah. Jadi, Fabric ni adalah platform as a service. Platform ni macam-macam platform. Kita ada public platform, kita ada open source platform, kita ada end-to-end platform dan kita ada developer. So developer ni lebih kepada macam kami lah. Kami yang lebih mudahkan supaya ramai lagi orang bangunkan IoT-nya, mana-mana projek gunakan platform macam ini. Ya? Jadi kami lihat di universiti kebanyakan banyak masalah bila bangunkan projek ialah sebab the lab tu tak cukup lengkap. Dia buat Arduino, dia buat Raspberry Pi tapi dia tak ada IoT platform. Kadang-kadang dia gunalah mana-mana suka yang dia nak tapi tak ada standard. Jadi kami cuba mudahkan mereka dengan menggunakan Fabric. Kadang-kadang student bila nak buat final year project dia kena buat research sendiri, macam-macam beratus lah IoT platform yang ada kat luar. Susah ya. Jadi kadang-kadang dia tak sempat. Sebab kami hendak student fokus kepada projek ada IoT device, dia buat hardware yang electrical engineering part ataupun dia completekan application atau analytics part. Supaya fokus antara tu. Di tengah-tengah tu biar kami mudahkan supaya student cepat-cepat sambungkan data dia, device dia kepada platform tu, ambil data, buat aplikasi. Ya, untuk mencepatkannya. Jadi ini saya katakan tadi, yang di bawah tu semua daripada device tu, you all boleh buat. Student boleh buat, boleh bangunkan dan sambung kepada platform tu. Dan kami manage data dia, manage dia punya device untuk mudahkan. Ada API dia dan kami ada juga dashboard yang tertentu. Ya. Dan kita lihat, jadi student, sesiapa pensyarah dan sebagainya boleh subscribe pada platform ini dan dia memudahkan daripada bulan jadi minggu jadi hari-hari jadi jam pun dia boleh buat. Dia ada apa tu, kami kata dia ada dokumentasi yang lengkap lah untuk membantu sesiapa membangun platform projek ni. Jadi kami ada macam-macam plan lah, from free, beginner, developer, IoT ecosystem untuk universiti dan untuk persendirian. Jadi dia ada dia punya dashboard dia sendiri ataupun nak publish dashboard sendiri ataupun nak guna dashboard ni untuk atau nak create your own application atau dashboard pun boleh juga. Dan boleh guna macam-macam language lah yang untuk memudahkan sendiri. Jadi untuk ini, okay, ada few more sebab kita ada cukup masa untuk buat question and answers pula. Untuk development board, dia boleh gunakan apa-apa sajalah microcontroller yang ada. ESP32 ke, kita buat dengan one of our partners buat Hibiscus Sense lah. Dia selalu menyambungkan ESP32 ni, Hibiscus Sense, kepada platform kami. Sensor ni boleh ambil di mana-mana yang ada dekat kedai-kedai ke Lazada dan sebagainya ataupun boleh rujuk di sini lah. So caranya sebagai contoh yang kami bangunkan bersama ialah dengan Hibiscus Sense ni, dia ada banyak macam-macam sensor yang dah ada built-in. Kalau tak ada built-in pun you boleh buat electronic sensors di luar lah, sambung di luar lagi. Ataupun yang ambil yang mana sensor yang dah ada, altitude, barometer, humidity, temperature ataupun accelerator, gyroscope, semua dah ada built-in. Kemudian boleh buat aplikasi dia dengan menyambungkan dia kepada Wi-Fi ataupun Bluetooth dan daripada gateway yang connectivity itu boleh sambungkan kepada internet sambung kepada Fabric platform. Data-data tu boleh di-extract data tu dan buat aplikasi sendiri. Ada tutorial, macam-macam tutorial yang ada, free tutorial, project dan sebagainya, ada source code boleh guna pakai. Jadi kalau daripada benda tu dia boleh create lah macam-macam projek. Aplikasi ni boleh untuk orang tua, untuk orang bekerja, untuk orang pergi hospital, untuk orang delivery, gantung. Bila dia ada benda yang sama, GPS, dia ada location, dia ada yang lain tu, just focus on the application, just focus on some electronic component yang you nak buat. Yang tengah-tengah platform tu, biar kami uruskan. Jadi ada satu cara yang mudah yang kami buat ialah, ni ada satu case tadi yang kami buat. Selalunya di kampus dia ada banyak building. Banyak building ni ada banyak network lah. Setiap network ni bila down, user akan kata
Ni IT ada problem, tapi IT kata dia tak ada problem. Sebenarnya power sendiri yang down. Power down, orang facility yang kena datang. Jadi untuk tahu sama ada orang facility management ataupun orang IT kena datang, kita letak satu power monitoring. So bila power tu down, dia akan trigger kan, dia akan hantar alert kepada Telegram. Mengatakan power is down ataupun power tu dah restore balik. Sebab bila power down, dia ada bateri dia sendirilah, dan dia hantar message ni melalui 3G, dia hantar kepada Telegram. Okey, saya ada kontes. Saya nak semua orang bersedia. Kita ada lebih kurang 3 hingga 5 minit untuk mencuba dia. Ya. Saya nak bagi Discover-nya premium package. Macam saya tadi, Discover dia yang untuk tracking tu, aplikasi je. Dia free ada, tapi nak untuk premium pun ada. So kalau premium nak dapat, saya akan bagi tiga hadiah ni. Caranya ialah ini. Cepat-cepat pergi kepada login kepada this platform. Register as a free user guna valid email address. Ambil free user yang platform kami tu lah, yang platform favorite platform tu. Yang pertama akan dapat hadiah, yang ke-10 yang register tu akan dapat hadiah, yang ke-20 pun dapat hadiah. Saya akan bagi yang 1 tahunnya RM134.90. Harga dia lah. So ini cabutan bertuah lah. Yang bertuah nombor 1, nombor 10 dan nombor 20. Sebab saya tahu, yang saya dapat tahu lebih kurang ada 100 orang yang mendengar ni lah. Saya rasa insyaAllah lah. So, siapa yang bertuah, kalau ada 19 orang, nombor 20 tu tak adalah. Okay, yang register. Jadi register kepada platform ini. Platform tu percuma. Platform tu boleh diguna pakai untuk menyambung device IoT tu. Ya. Tapi hadiahnya lain. Hadiahnya ialah Discover. Nanti kami bila pemenangnya akan dapat email. Kami akan hantar email kepada pemenang tu. Okey. Pukul 3.54 pukul 3.52 lah tadi. Siapa yang register waktu itu. Saya tengok saya dah nampak ada yang mula register. Kalau siapa yang terregister lebih awal, tak apa. Register dengan email yang kedua lah, kalau nak cuba pun. Saya boleh kira daripada 3.53 ke atas lah. Ya. Saya ada nampak beberapa orang telah mula register. Cepat, boleh ada masa lagi. Saya berehat sekejap lah. Sebab ada few more slides. Selepas tu kita buka pada question and answers lah. Ya. Saya ada yang staff saya akan bagi saya nombor yang pertama, nombor ke-10 dan nombor 20 nanti. Kalau sempat nanti kita umumkan di penghujung tu, dan kami akan nak minta email lah. Jangan tulis email yang tak betul nanti kami ada yang tak dapat lah. Catat di mana-mana. Ni teruskan register, dan saya akan terus sambungkan saya punya ceramah lah, tak nak ni Okay, dah screenshot dah. Okay, sebagaimana yang saya kata tadi, lebih kurang 110 negara. Tak kisahlah, kita punya reach tu boleh kita pilih kepada global. Ada 4,330 orang yang sekarang telah mendaftar menggunakan pakai platform ni dari mana-mana saja, dan dia boleh sambung pada IoT devices dari mana-mana saja. Jadi aplikasi IoT ni macam-macam lah. Macam saya katakan tadi, kalau Kevin Ashton hanya nak guna track dia punya lipstick dan sebagainya, tapi kita dah boleh buat macam-macam untuk tracking orang tua, tracking orang, water quality, water level, weather, water monitoring, untuk smart city, untuk parking, untuk odor monitoring, noise and oil pollution dekat station bus, macam-macam sensor yang kita ada, kita boleh sambungkan kepada internet, dan ini dah aplikasinya. Kalau kita nak buat untuk aplikasi di warehouse pun boleh buat asset monitoring, warehouse condition, power monitoring yang kami buat, smart factory. Ini pun semua adalah contoh yang kita boleh
lakukanlah. So jadi platform yang tadi yang saya masukkan tadi, beli Hibiscus Sense, murah aje, tak sampai RM100 pun. Dan boleh sambung kepada internet. Yang platform yang free itu boleh pakai free, siapa yang ada beginner boleh pakai beginner dan sebagainya. Boleh sambung kepada internet. Guna tutorial yang kami akan hantarkan lagi, dia punya source, dan boleh terus guna pakai. Ni kita banyak tutorial. Kalau pergi favorite-nya YouTube, kita boleh tengok dia cara-cara guna pakai dia. Macam mana nak pakai simple lah, untuk temperature, humidity pun semua ada, siapa yang belum pakai. Saya ada IoT World blog, blog saya sendiri, di mana saya memberi pandangan lah mengenai IR 4.0, IoT dan sebagainya. Jadi macam-macam lah teknologi ini akan memberi impact pada industri. Kalau kita berada di industri yang macam gini, dia akan memberi impact. Teknologi akan beri impact. Inilah kita perlu menjadi sebuah negara yang berinovasi. Kita memerlukan early adopters yang guna pakai teknologi kita di Malaysia, membantu kita punya syarikat yang baru membangunkan, supaya kita melepasi that chasm, that gaung tu. Kalau tak ramai orang pakai, company tu akan tutup lah. Company tu tak akan dapat traction, dia tak dapat sustain. So bila dia melepasi jurang tersebut, dia akan ramai lagi yang early majority akan masuk. Dan ini akan ada late majority, tapi janganlah jadi laggard yang pengguna yang lewat pakai. Ini akan menyusahkan mereka lah. Dia bila teknologi dah habis, dia baru nak pakai, tak guna. Jadi akhir kata saya, cara nak membuat IoT ataupun teknologi yang macam apa saja teknologi IR 4.0, gunalah teknologi dengan cara yang skala yang kecil, very fokus, yang memberi impact yang besar, supaya kita dapat buy-in daripada kita punya boss. Bila kita dapat buy-in, kita boleh buat skala yang lebih besar, ataupun kita boleh sambungkan kepada sistem lama kita yang dah ada. Dulu kita buat sistem baru, kemudian sistem yang lama kita akan sepadukan dia, integratekan dia. Akhir sekali kita akan gunakan data-data tu, kita akan create new workflow, new business model. Kita dapat lagi buat analisa yang lebih baik. Okey. So, itulah saja saya sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya balik kepada pengurusi majlis, Saudara Zulhimi, untuk soal jawab lah. Terima kasih, Doktor. Seterusnya kita beralih ke slot soal jawab. Hadirin yang berada di YouTube Live yang ingin bertanyakan soalan, bolehlah bertanya di ruangan komen ya. Okey, ini soalan daripada Dr. Zuryani. IoT is one of the main component in smart city. In your opinion, what are the cybersecurity challenges in smart city? Silakan, Doktor. Okay. Memang betul, IoT is the main component of smart city because to benchmark, to ensure that the smart city reach its smart city level, kita kena collect all the data supaya kita dapat tahu bahawa dia dah mencapai certain matlamat yang ditentukan lah. Sebagai contoh, air quality kita mesti mencapai tahap sekian. Jadi kita kena guna IoT untuk mendapatkan data, untuk mendapatkan benchmark ataupun dapat rating yang baik. In terms of cyber security, dia ada dua challenges di smart city. Selalunya satu challenges mengenai privacy of data. Ramai di antara kita penduduk takut untuk memberi data kita, maklumat. Jadi itu ada privacy. Jadi privacy itu penting, tapi kita kena buat business rule yang lengkap lah. Maknanya bagaimana data itu digunakan pakai untuk penggunaan smart city. Kita kena bagi clear supaya citizen tu faham penggunaannya. Kedua ialah mengenai dia punya betul-betul security level supaya data kita tak kena hack oleh orang luar. Maknanya penggunaan tu data tu tak boleh diubah. So security lebih kepada technical. So dalam security-nya level, technical part, dia banyak level yang kita mention tadi, ada 4 komponen. So dalam device tu kita kena pastikan ada security level yang tertentu supaya device ni firmware dia always up to date, dia punya patch tu tak ada orang senang patch. Kadang-kadang ada kita bila dah ada security weakness, kita kena buat patching, kena make sure update hardware tu. Kedua, dia punya connectivity ni selalunya lebih sistem secure sebab all mobile dan sebagainya ada security sendiri. Tetapi kalau nak masukkan security kita sendiri, kita kena letaklah kita punya SSH, security, HTTPS dan sebagainya, kita ada security level.
Dan yang level yang ketiga ialah platform tu sendiri. Platform ni bila dia berhubung dengan device, dia ada authentication supaya kita tahu platform ni mengambil data daripada sensor-sensor yang ada authentic data lah. Dan selalunya platform ni bila dalam cloud tu memang ada security yang tersendiri lah. Dan keempat, aplikasi. Itu yang paling lemah sekali. Application layer. Password kita tak jaga, orang lain masuk, semua data kita habis. Walaupun layer-layer yang lain kita jaga, tapi application tu kita kurangkan, manusia punya error, itu yang menyebabkan kita punya security tu lemah lah. So that's the human part is the weakest link. Terima kasih Dr. Jirani. Terima kasih Doktor. Seterusnya kita ada soalan daripada Putri Atika Izzati. Doktor, possible ke akan ada storage yang lagi powerful daripada cloud storage? Silakan Doktor. Storage lagi, bila saya tak berapa pasti apa dia masukkan powerful, tapi storage dalam cloud ni dia macam-macam dia punya fungsi. Dia bukan hanya kepada storage saja. Dia ada lagi selain daripada storage, dia ada dia punya middleware dia ada macam authentication, device management, dia banyak fungsi-fungsi lain lah. Tapi kalau storage, kita kena faham tadi macam saya tunjuk tadi, cloud tu dia ada macam-macam layer, from CPU, dia ada virtualization dan sebagainya. Jadi kita sepatutnya kalau kita tak boleh membangunkan sendiri, kita kena bergantung kepada cloud provider. Dan kita tengoklah yang mana cloud provider yang besar-besar lebih aman lah, lebih stable. Jadi macam DigitalOcean, kita ada Amazon, kita ada Microsoft, kita ada Google. Itu adalah company-company yang besar. Dan mereka ada data center yang lebih besar dan dia boleh support speed yang lebih laju dan sebagainya. Itu yang kita maksudkan bila dikatakan lebih powerful lah. Maknanya sistem tu mana tempat. Bila dia ada data center di Malaysia, lajulah kita punya data kan. Dia tak adalah duduk jauh di Brazil dan sebagainya kan. Itu yang dimaksudkan lah. Terima kasih Doktor. Mungkin ada lagi satu soalan ya daripada Wan Adli bin Wan Hussein. Kita ada soalan. Assalamualaikum Dr. Mazlan. Saya ingin bertanya pandangan doktor, adakah rakyat Malaysia sudah bersedia untuk menerima IR 4.0 Doktor? Silakan. Itulah yang saya katakan tadi itulah. Kita ada agak bermasalah sikit mengenai kefahaman mengenai IR 4.0. Kita baru tahu daripada 2018 barulah nak memahami dia kan. Jadi bila kita buat satu industry forward lah sebagai contoh, industry forward. Industry forward ni khas ditujukan kepada SME, small medium industry, ya. Small medium industry ni ada lebih kurang 900,000 di Malaysia, banyak, tapi yang dia lebih tekankan maybe pada sektor pembuatan. Jadi kerajaan telah membuat assessment dulu pada beberapa SME di Malaysia, kesediaan mereka di mana, di tahap mana. Jadi dia panggil assessment. Adakah dia IR 1, 2, 3 atau 4. Bila dia buat kajian, sebenarnya dia IR 2.5. Itu yang dimaksudkan kita masih lagi belum bersedia. Kita masih lagi berada di pada 2.5. Kalau kita dah bersedia, saya rasa kita sepatutnya sudah berada di 3.0. Jadi banyak lagi yang ruang-ruang sepatutnya kita cuba mengatasi masalah ni. Sebab bagi contoh, ramai di antara mereka mengatakan, yalah, company kami dah 24 jam jalan macam seperti biasa. Kenapa patut kita letak teknologi baru? Okey je kan. Mungkin dia tak ada saingan. Katakan saingan tu masuk, dia akan pupus. Itu masalahnya. Dan kemudian dia punya back end tu masih lagi analog, masih kertas dan sebagainya. So dia kena tukar kepada digital. Kena ada database dan sebagainya. Itu sebab kita punya inisiatif pada tahun ini, My Digital Malaysia, dilaksanakan pada tahun ini. Baru kita sedar bahawa digital itu penting. So kita balik kepada 3.0. Sebelum kita langkah keempat, 3.0 pula. Mengatakan kita paksa digital, online, semua. Baru kita bersedia masuk kepada 4. Macam mana saya nak bagi slide ni kepada maklumat ni? Wakil daripada pihak kami akan contact doktor.
Okey. Saya bagi slide Ya, Saya cuba cek sama ada pemenang ke. Sekejap, Okey. Disebabkan tak ramai yang cuba pakai masuk kontes ni, hanya 2 pemenang lah yang saya bagi, Okey, ada 2 pemenang saya maklumkan di sini. Sebab dia tak sampai nombor 20 pun. Hanya 2 orang je, 1 dan 10. Yang pertama Amirul Junior. Saya tak tahu siapa dia. Okey, yang kedua Nurul Idayu Yunus. So kami akan hantar email tahniah pada mereka yang menang discovernya tu, dan cara macam mana nak pakai dia lah. Okey, Doktor. Terima kasih diucapkan kepada yang dihormati Dr. Mazlan Abbas di atas penerangan yang sangat hebat dan benar-benar membuka mata kita tentang IR 4.0 tadi. Maka dengan ini berlabuhlah sudah tirai majlis kita pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Dr. Mazlan Abbas, penceramah kita pada petang ini, kerana sudi meluangkan masa dan berkongsi ilmu yang sangat bermanfaat mengenai revolusi industri ini. Saya selaku moderator anda pada hari ini ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu datang dari kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi majlis dengan bacaan doa Rabitah dan tasbih kafarah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.